Tuan Tabal. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa jami'il mu'minina wal mu'minat, rahmatullahi alal jami'. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kita sama-sama berzikir dan berdoa, mengharapkan daripada Allah Ta'ala Allah ampunkan dosa kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Tajuk yang kita nak sambung pada pagi ini masih lagi berkisar berkaitan tentang taubat. Bertaubat ini adalah hukumnya wajib. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekaliannya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan dengan bertaubat itu kamu tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Menurut firman, maka para alim ulama menyebut bahawa sesungguhnya bertaubat itu wajib. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya bertaubat. Dan bertaubat ini disebut oleh para alim ulama babul abwab. Disebut oleh para alim ulama babul abwab, iaitu pintu, segala pintu-pintu yang nak menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu-pintu banyak yang nak menuju, nak sampai ke hadirat Allah, itu taubat. Maka orang yang tidak bertaubat, dia tidak akan dapat masuk pintu tersebut. Oleh sebab itu disebut oleh para alim ulama bahawa sesungguhnya taubat ini ialah pintu segala pintu-pintu yang nak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Arif Billah Syekh Qasim Idris Salahuddin dalam kitabnya yang terkenal As-Sayru Was-Suluk ila Malakil Muluk, meninggal dunia pada tahun 119. Seorang ulama yang alim dalam ilmu tasawuf, berdasarkan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ra'a qalbi rabbi, ra'a qalbi rabbi, hatiku ini telah melihat Tuhanku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kedudukan Sayyidina Umar ni tak sama kedudukan macam kita. Oleh sebab itu kalau kita cerita tentang Sayyidina Umar, syaitan boleh lari tengok dia. Bagaimana keadaan Sayyidina Umar ni, sebab dia maqam dia, iaitu kedudukan hati dia ini tidak terpandang yang lain melainkan terpandang Allah. Bagaimana dia boleh sampai tahap itu sehingga dia mengucapkan ra'a qalbi rabbi, hatiku ini telah melihat Tuhanku. Dia tak pandang lain, hati ini maqamus syuhud, pandangan mata hati ini hanya kepada Allah. Macam mana dia boleh sampai tahap begitu? Kerana sentiasa ianya membersihkan diri dia, iaitu disebut oleh ulama untuk sampai tahap sedemikian rupa sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, ianya mesti melalui taubat. Dan taubat ini merupakan pintu, segala pintu untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Salahuddin rahimahullah taala dan As-Sayru Was-Suluk, menyatakan bahawa faman aradal usula, sesiapa yang berkehendak sampai ila hazis sa'adat, iaitu nak sampai kebahagiaan seperti ini, wa taraqi ila a'la darajat, dan boleh sampai tinggi darajatnya, maka hendaklah ia masuk pintu di antara semua pintu-pintu ni. Di antara pintu nak sampai ke hadirat Allah ialah bertaubat. Justru itulah pengarang kitab kita ni, Syekh Tuan Tabal kita, telah membahaskan begitu panjang berkaitan tentang taubat untuk memberitahu kepada kita kalau nak rasa lazat, manis, seronok beribadat, masa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu, segala pintu-pintu nak sampai tahap ini ialah hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi pembahasannya, muka surat 5. Qala al-musannifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang alim dalam bidang syariah dan haqiqah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ianya telah disemadikan di Babus Sya'riyah, masjidnya begitu, masjid yang tersergam indah besar masjid, iaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di Babus Sya'riyah di Mesir, seorang ulama yang alim, ulama Azhar yang alim, berkata, dan telah berkata oleh segala ahlut tariqah yang muhaqqiqun, ahli tariqah yang benar-benar mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ahlut tariqah al-muhaqqiqun ini? Bahawasanya barang siapa menyesal ia atas dosanya sekejap mata dan mengaku ia dengan dia, maka sungguhnya sahlah taubatnya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apabila seseorang itu walaupun sekelip mata merasakan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal, dia rasa menyesal di atas segala dosa, walaupun sekelip, dan mengaku bahawa dia ni telah melakukan dosa, sah taubat dia. Contoh sebelum dia meninggal dunia, dia memang menyesal dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa dia dan digolongkan dia di kalangan orang-orang yang soleh, walaupun sekejap sahaja. Ia ni dikirakan sah taubat dia. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ajluni rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim yang telah meringkaskan kitab Ihya'u Ulumiddin, kitab Ihya'u Ulumiddin karangan Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebanyak 4 jilid, iaitu cetak lama ni dalam 4 jilid. Cetakan sekarang ni ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kitab Ihya Ulumuddin ni kalau kita nak baca pun, nak mengaji pun, barangkali kalau mengaji sampai mati pun takkan habis begitu, kecuali baca begitu. Contohnya setengah tempat dibaca je. Kalau kita mengaji di Mekah memang baca begitu. Kalau mengaji Mekah boleh banyak habis kitab kerana dibaca je. Syarah ni kurang. Naam Tok Guru baca naam betul baris, baca terus. Itu sebab dia boleh khatam. Rupa kalau mengaji macam kita ni, baca sikit, hurai sikit, 3 generasi pun belum tentu khatam. Jadi panjang sangat kitab Ihya ini, telah diringkaskan oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Ajluni, meninggal dunia pada tahun 820 Hijriah. Nama kitabnya Qutul Ihya, makanan Ihya, makanan menghidupkan, pada meringkaskan Ihya Ulumuddin. Kitab ni hanya 1 jilid, tapi kalau kita baca kitab Qutul Ihya karangan Al-Imam Al-Ajluni, seolah-olah kita telah membaca keseluruhan kitab Ihya. Al-Imam Al-Ajluni rahimahullah ta'ala mengarang kitab yang bernama Qutul Qulub, meninggal dunia pada tahun 820 Hijriah, menyatakan bahawa sebenar-benar taubat ni apa dia? Syekh menyebut tahiqqul taubatu, sebenar-benar taubat ini ialah dia yakin Allah ampun dosa, kemudian berterusan istiqamahnya melakukan amal saleh. Ini orang taubat. Kita kalau bertaubat kena yakin Allah ampun dosa. Tak kira siapa pun, kita jangan ada dalam hati, aku ni orang biasa, aku ni tak pandai bahasa Arab, aku ni bukan tuan guru, aku bukan ustaz, aku bukan tuan imam, aku bukan tok bila. Dah. Allah tak pandang begitu. Allah pandang hambanya merasa menyesal dan yakin Allah lah Maha Pengampun. Dia yakin Allah ampun dosa dia, tahiqqul taubah. Itu adalah sebenar-benar taubat, dan kena istiqamah melakukan amal-amal saleh walaupun sekelip mata. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kerana dengan sedemikian rupa ada rasa yakin Allah Ta'ala bahawa Allah ampunkan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun dosa dia.
Kena ada keyakinan begitu bahawa Allah Ghaffar, Maha Pengampun, suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala, ulama-ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i telah memperjelaskan, di antaranya al-Imam Syarqawi, ulama yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i, Syekhul Azhar dulu, al-Imam Syarqawi mengarang kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir, mensyarahkan kitab At-Tahrir, dan nama kitabnya Asy-Syarqawi iaitu Hasyiatus Syarqawi, dan mensyarahkan kitab kitab Al-Hikam yang bernama Al-Minah Al-Qudsiyah fi Syarh Hikam Al-Ata'iyah karangan Al-Imam Syarqawi rahimahullah ta'ala, wali Allah Al-Imam Syarqawi. Al-Imam Syarqawi menyebut dalam kitab Hasyiatus Syarqawi, menerusi apa yang disebut oleh ulama-ulama al-muhaqqiqun ini, walaupun sekelip mata maka dikira sah taubatnya. Ianya memberikan kesan yang amat besar. Contohnya seorang wali nak menikahkan anak perempuannya, dia ni adalah orang yang meninggalkan salat. Anak perempuan ni kata, macam mana ayah aku nak walikan aku? Mayang pun tak, puasa pun tidak. Dia bermakna dia fasik. Dia fasik. Dia nak nikah. Anak ni rasa gundah gelana, hati tak tenteram. Anak rajin pergi mengaji. Ayah tahu mau. Mak dia alhamdulillah yang dia boleh semayang semua, sebab mak dia yang didik dia rajin boleh semayang anak-anak ni. Harap bapa masalamah. Tapi nak menikah bapa ni jadi wali, macam mana? Menerusi kata ulama-ulama muhaqqiqun ini, Al-Imam Syarqawi dan ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Sumbulawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal juga dalam ulama-ulama fiqh ini, menyatakan bahawa sesungguhnya taubatnya wali ketika itu. Itu sebab orang yang bila nak menikah ni, kita suruh dia, bang, ataupun encik, mari kita istighfar dulu, bertaubat kepada Allah. Istighfar itu salah satu cara taubat. Tapi dia kena menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan berazam tidak akan kembali lagi. Ini anak nak kahwin ni, supaya anak ni diberkati oleh Allah, mendapat zuriat yang baik, yang lama-lama dulu tak semayang, puasa semua ni, bertaubat pada Allah, qada lah. Yang mana sempat qada. Nanti kita ajarkan menerusi kitab ini macam mana orang yang dah banyak meninggalkan solat, dia nak qada tu macam mana. Syekh kita akan ajarkan menerusi pandangan ulama fiqh. Maka dia berniat begitu, maka taubatnya adalah kira sah, dan dia boleh menikah ketika itu. Nikah itu ada sah, wali sahaja. Ini bagi wali. Tetapi atas saksi tidak boleh, bi khilafis syahid. Adapun saksi, kalau dia melakukan dosa besar, tak solat, tak puasa, taubatnya hendaklah sampai 1 tahun tempoh dia bertaubat, baru dikira ianya seorang yang adil. Kerana syarat saksi mesti adil, tapi syarat wali tidak adil, tidak disyaratkan adil. Kerana syarat wali jangan fasik. Hilang fasiknya kerana bertaubat. Tetapi saksi syaratnya mesti adil. Untuk menentukan dia adil, mesti dia berterusan bertaubat, diberi tempoh selama 1 tahun. Sesiapa yang melakukan dosa besar, maka taubatnya dikira sempurna selama 1 tahun. Walaupun panjang pembahasan yang disebut oleh Al-Imam Syirbini rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal Mughni Muhtaj dalam bab syahadat. Kitab Mughni Muhtaj jilid yang keempat, dalam membicarakan tentang taubat ini, adakah sampai 1 tahun dan seterusnya. Kebanyakan ulama Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam matan Minhajut Talibin,
iaitu 1 tahun, kecuali wali. Mana wali kalau dia bertaubat dan menikahkan ketika itu, hukumnya sah. Ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Syahabuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj, menyatakan walau tabal fasiqu taubatan sahihatan fazawwaja halan, sekiranya seorang wali yang fasik itu bertaubat ketika itu dengan taubat yang sebenar dan menikahkan anaknya, maka pernikahan itu adalah sah. Kenapa kata Al-Imam Syekh Ramli ini? Lianna syarta, kerana syaratnya adamul fasik, jangan dia tu fasik. Lal adalah, bukan adalah. Oleh sebab itu diberikan ianya kelonggaran. Dan ini kalau wali-wali yang nak menikahkan anak dia, walaupun sebelum tak semayang lah macam-macam, dengan berjudi tikam nombor ekor, macam-macam ekor ditikam, begitu. Ni nak menikahkan anak ni, dia bertaubat kepada Allah, ya Allah dibenarkan, dan pernikahan itu sah, dan kita suruh dia taubat dengan taubat nasuha. Ini yang disebut oleh para ahli ulama. Kenapa Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala menyebut bahawa walaupun sekelip mata ianya bertaubat, taubatnya dikirakan sah. Maka sungguhnya sahlah taubatnya, dan sayugia bagi tiap-tiap mukallaf bahawa periksa ia akan segala anggotanya yang zahir dan yang batin pada pagi-pagi dan pada petang. Orang yang mukallaf maka hendaklah sentiasa muhasabah diri dia, periksa diri dia ni pagi petang. Kalau ada buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ulama menyatakan yang telah kita bahaskan sebelum ini, menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat bertaubat ini, syarat bertaubat daripada meninggalkan maksiat yang berkaitan dengan Allah, dibahaskan sebelum ini. Pertama, mestilah tinggalkan maksiat, kemudian menyesal di atas perbuatan maksiat tersebut, berazam takkan kembali lagi untuk melakukan dosa. 3 perkara ini tidak akan sempurna, melainkan kata Al-Imam, seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kalau kita baca kitab Tanbihul Ghafilin li Imam Abu Lais As-Samarqandi, kerap mempetik kata-kata hikmah Syekh Yahya Ibnu Mu'az Ar-Razi, meninggal dunia pada tahun 872 Hijriah, lahir pada tahun 258 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 872 Hijriah. Al-Imam Yahya Ibnu Mu'az. Dan begitu Imam Nawawi pun suka memetik, seorang ulama yang alim, seorang ulama yang alim, disebut Al-Hakim Yahya Ibnu Mu'az. Beliau ni antara kitab beliau yang terkenal Jawahirut Tasawuf. 1 jilid sahaja kitab ni, Jawahirut Tasawuf, adalah merupakan kata-kata hikmah di dalamnya, iaitu Yahya Ibnu Mu'az radhiyallahu an. Jadi kalau kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang lalai, Imam Abu Lais Samarqandi berkata Al-Hakim Yahya Ibnu Mu'az, Yahya Ibnu Mu'az, boleh rujuk dalam kitab Jawahirut Tasawuf. Syekh Yahya Ibnu Mu'az rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Jawahirut Tasawuf, 3 tadi rukun dia perlulah ditolongkan dengan beberapa perkara ini. Dia kata, iaitu bagi orang yang nak bertaubat, yang pertama, okey, dia tak mau buat maksiat dah, menyesal dan berazam, dan perlu dia tambah macam mana nak dapat benda ni. Macam mana nak dapat tinggalkan maksiat, berazam lagi tak mau, dan bersungguh-sungguh menyesal. Kata Syekh Yahya Ibnu Mu'az, yang pertama mestilah berdoa pada Allah, sebab Allah memberikan pertolongan kepada dia. Kita ni kalau nak bertaubat kena mohon ke Allah Ta'ala, ya Allah berilah kekuatan kepada aku ini, ya Allah, meninggalkan maksiat ni. Ad-du'a'u bi talabil auni min Allah, kata Syekh Yahya Ibnu Mu'az.
iaitu berdoa kepada Allah, minta supaya Allah beri tolong kepada kita. Kalau kita tak minta Allah tolong, kita tinggal maksiat, itu orang kita Melayu sebut taubat sambil belacan. Sebab dia tak ada mohon ke Allah. Tapi kalau betul-betul dia memohon pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala nak pandang rahmat dan redha-Nya, maka Allah tolong dia boleh tinggalkan maksiat. Yang kedua, kata Syekh Yahya bin Mu'asir Ar-Razi rahimahullah ta'ala, al-bu'du an kulli ma yusiru ar-raghbata, mestilah menjauhkan sesuatu yang mencetuskan kegembiraan dan keseronokan melakukan maksiat. Ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ni terdorong buat maksiat. Apa dia perkara-perkara yang mencetuskan kita ini gemar nak buat maksiat, kena tinggalkan benda tu. Itu yang disebut dalam kitab kita ni, kena sentiasa cek kita ni siap zahir dan batin, mana dia siang malam kena tengok. Kalau ini punca dia, kena tinggalkan. Dan yang ketiga, kata Syekh Yahya Ibnu Mu'az Ar-Razi, huduru jalasatil ilmi, mesti peruntukkan masa hadir majlis-majlis ilmu. Kerana kalau bertaubat tidak ada ilmu tak boleh. Mesti ada ilmu, mesti tahu rukun bertaubat, macam mana cara bertaubat, hadirkan dalam majlis ilmu. Bila hadir dalam majlis ilmu, hadir majlis ilmu, maka Allah telah menurunkan sakinah, ketenangan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Ini di antara yang boleh menolongkan seseorang ni boleh bertaubat. Yang keempat, mujalasatus salihin, iaitu duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. InsyaAllah, kata Syekh Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala, kalau empat perkara ini dilakukan, maka insya-Allah bila dia bertaubat, dapat taubat yang benar-benar sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya, hendaklah pagi petang ianya memeliharakan ataupun melihat, periksakan anggota dia. Adakah memelihara ia akan segala yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripada pekerjaan maksiat atau tiada? Adakah dia ni telah memeliharakan segala apa yang diperintah oleh Allah dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, ataupun sebaliknya? Kena sentiasa cek diri dia. Dan adakah mendirikan dengan jalan yang disuruh dengan dia, atau daripada pejam mata pada pekerjaan yang diharamkan dia, seperti aurat perempuan dan lainnya? Adakah ianya melakukan segala amal yang diperintah oleh Allah, ataupun dia ni adakah benar-benar menundukkan pandangan daripada melihat aurat-aurat perempuan? Kalau masih lagi tidak menundukkan pandangan, maka bila mata ini disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam kita Ahkamul Ain berkaitan tentang mata. Mata ini la tashma', dia kata. Dalam dunia ini ada beberapa perkara yang tidak akan kenyang, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, al-ardu la tashba', bumi ini tidak akan kenyang. Bumi ini tidak akan kenyang. Tidak kenyang apa? Menerima air, hujan. Bumi kita ni, hujan macam mana pun, lebat macam mana pun, dia tak pernah kenyang. Hari-hari kalau hujan pun dia boleh terima. Boleh. La tasma', iaitu di antara mulut jangan kenyang nak bercakap. Nak cakap je mulut. Oleh sebab itu kena jaga mulut. Di antaranya al-ainu la tasma'. Mata ni jarang kenyang daripada melihat. Dia boleh pejam mata waktu jaga ni, pejam tak melihat. Oleh sebab itu mata ni sifat dia tak kenyang pada melihat. Disebabkan kita tahu sifat mata, dia tak kenyang daripada melihat, maka jagalah pandangan. Jagalah pandangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Menjaga pandangan ini banyak. Disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail. Al-Imam Nawawi Bantani, di antara maksiat mata ialah memandang benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memandang aurat atau memandang perkara-perkara, iaitu seperti memandang benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maksiat lidah, ada maksiat mata dan seterusnya, iaitu maksiat mata. Kita jangan duduk di tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Barang siapa yang tidak dapat menundukkan pandangan bila mata ini sudah penuh dengan maksiat, maka dia tidak akan mendapat kelazatan beribadat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menegaskan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub dalam bab khusyuk semayang. Bila ditanya kenapa tak khusyuk semayang, Imam Ghazali kata, sebab apa orang tak khusyuk semayang? Tak khusyuk semayang ni sebab matanya melakukan maksiat. Apabila mata ini memandang pada maksiat, dia tidak akan mendapat kelazatan beribadat. Kalau kita dah tengok maksiat, kita semayang masih lagi di otak kita ni teringat-ingat benda tu, maka kita tidak dapat memfokuskan ketika beribadat. Dan di antara disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di antara sebab tidak boleh mendapat ketenangan hati ini, memandang kepada orang-orang yang jahat, orang fasik, orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Memandang kepada muka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rahmat kepada dia. Tapi memandang kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah hitamkan hati dia. Imam Ghazali sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Maka oleh sebab itu pandangan mata ini perlu dijaga. Oleh sebab itu kata ulama, kenapa kita tadi contohnya bila nak semayang fardu, semayang sunat dulu. Karena keberangkalian ketika mana kita nak datang mendirikan solat, mata ini telah terpandang benda yang lain. Bila dia terpandang kepada yang lain, bila kita terus semayang fardu, ia akan terpandang-pandang ketika semayang fardu. Dia tak dapat hilang. Jadi semayang fardu tidak dapat kita khusyuk kerana terpandang-pandang apa yang kita telah pandang sebelum mendirikan solat tadi. Jadi untuk mengelakkan sedemikian rupa, semayang sunat dulu. Maka ketika semayang sunat masih lagi terpandang, kita memohon pada Allah Ta'ala supaya dihilangkan pandangan-pandangan yang tidak baik ini. Kerana aku nak menunaikan fardumu ya Allah, fardu yang telah kau fardukan ya Allah. Berilah khusyuk kepadaku ya Allah. Yang telah saya bahaskan pada pengajian pada semalam, iaitu pandangan Al-Imam Yahya Ar-Razi rahimahullah ta'ala di Bukit Katil. Bagaimana keadaan Syekh Yahya Ar-Razi, seorang ulama yang terkenal, juga mengarang kitab yang bernama Hifzul Umur, memelihara umur. Umur ni dipelihara. Seorang ulama yang alim, Syekh Yahya Ar-Razi rahimahullah ta'ala, juga menyatakan apabila kita berdiri, iaitu merasakan berdirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, masa gembira kita kerana kita ada Tuhan kita, ya Allah. Dan kita gembira kerana sesungguhnya Allah telah jadikan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi kita gembira kerana Allah jadikan kita hamba Allah, boleh mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak supaya semayang ni rasa khusyuk. Jadi oleh sebab itu Allah syariatkan menerusi Nabi SAW sebelum mendirikan fardu ada semayang sunat. Bila dah hilang, barangkali ketika semayang sunat takbir pertama, lepas takbir masih lagi terbayang, rakaat selepas baca Fatihah masih lagi, mungkin rakaat kedua barulah dia mula nak hilang. Nanti bila takbir untuk semayang fardu, maka hilanglah pandangan sebelum ini, hanya memfokuskan kebesaran dan kehebatan Allah. Allah memberikan kelazatan ketika mendirikan semayang fardu. Ini disebut oleh para alim ulama sufi
Kenapakah disyariatkan sembahyang sunat qabliyah ini? Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan memeliharakan lidah. Peliharakan lidah dan telinga dan hati dan lainnya atas jalan ikhlas. Ini di antara cara nak bertaubat. Atau tiada mendirikan dengan dia dengan demikian itu. Tak mendirikan, tak melaksanakan apa yang Allah suruh ni, menyesal dan tak akan buat lagi selepas ini. Minta ke Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Jadi ini di antara cara-cara nak bertaubat kita. Maka jika melihat ia akan satu anggota daripada berapa anggota taat ia bagi Allah Ta'ala, maka hendaklah ia syukur akan dia. Kalau taat, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan fikir ia akan bahawasanya dirinya tiada ahli bagi demikian itu, dan hanya semata-mata kurnia pada Allah Ta'ala juga. Allah. Kita dapat menunaikan fardu subuh, sembahyang subuh berjemaah, tadi dapat berzikir, berdoa, lepas ini sembahyang pula, sembahyang isyraq ke sembahyang duha. Ini semua kurniaan min Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan kurniaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan semata-mata kerana kita. Bukan kerana kita. Tapi ini kurniaan Allah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kena. Sebaliknya, dan jika melihat ia anggotanya bercumur ia dengan satu maksiat, bahasa Kelantan cumur, makna berlumur, iaitu bercumur ia dengan satu maksiat, iaitu berlumur dengan maksiat. Daripada berapa maksiat, maka hendaklah ia menyesal dan mengucap istighfar. Itu cara dia. Kalau sudah berlumuran dengan maksiat, maka beristighfarlah kepada Allah, kemudian syukur ia bagi Allah Ta'ala, kerana Allah berikan dia boleh bertaubat, boleh berzikir, boleh beristighfar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimallahu ta'ala menyebut dalam kitab Jawahirut Tasawuf, dia bagikan satu tajuk, iaitu Alamatut Taib, tanda taubat diterima. Macam mana nak tahu taubat kita diterima ataupun tidak? Ini disebut satu-satu tadi. Cara nak taubat. Apakah kayu ukurnya taubat kita ni diterima ataupun tidak? Dia kata ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, isbalud dam'ati. Isbalul dam'ah, iaitu menitiskan air mata. Mana tanda-tanda orang bertaubat ini rasa takut kepada Allah dan rasa takutnya azab Allah menimpa kepada dia, sehingga bercucuran jatuh air mata ke bumi. Boleh rasa begitu. Kalau boleh isbal ni melabuhkan mana bercucuran jatuh air mata ke bumi. Tidak kita sangka-sangka, bukan saja buat-buat, tahu-tahu menitis air mata. Itu orang betul taubat. Macam kalau kita terlampau suka sangat pun sampai menitis air mata. Kalau kita terlampau sedih kita ni. Kalau orang tahu tengah mengaji telefon tadi maksiat, tiba-tiba kita tengah mengaji tengok mesej, ada adik-beradik kita call, kita pun tengok, kita pun keluar masjid tanya, ngapa ni? Mak meninggal. Di mana? Otomatik menitis air mata bercurah. Terus ambil beg balik. Kawan tanya, ke mana? Ngapa aja? Lepas ni saya akan beritahu, saya boleh beritahu. Adakah kita bila mengenangkan begitu, iaitu dosa ni, bercuruhan, menitis air mata? Kalau boleh, kata Syekh Yahya ibn Mu'az radhiyallahu an, ni tu ada petanda bahawa taubat dia diterima. Satu, dia kata. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Bahawa Nabi SAW bersabda, ainan, dua mata, la tusibuhuman nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dua mata ni tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takutnya kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga, mempertahankan ataupun berjuang fi sabilillah. Mata ni tidak akan disambar oleh api neraka. Oleh sebab itu kata ulama menerusi hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antara tanda taubat ini, orang ni betul-betul bertaubat, isbalud dam'ati, iaitu bercucuran jatuhnya air mata ke bumi. Yang kedua, hubbul khulwah, dia suka mengasingkan diri. Dia ada peruntukan masa menjauhkan daripada maksiat, iaitu tak bercampur sangat. Suka sebelum ni bergaul dengan orang siang malam, daripada pagi malam baru balik. Dan ada sekarang ni ada peruntukan masa untuk berkhalwah. Berkhalwah, memikirkan diri ni. Berkhalwah ni bila kita ada mengasingkan diri selama 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Mengasingkan diri ni dapat menjauhkan daripada melakukan maksiat. Dah lama dah kita bergaul dengan orang ni, berpuluh tahun dah, daripada pagi sampai malam, tak sudah-sudah. Ni umur-umur baki-baki yang ada ni, peruntukkan masa untuk berkhalwah, memperuntukkan masa untuk kita beribadat, untuk kita berzikir, kita baca Quran, kita selawat, kita peruntukkan masa. Ini tanda orang bertaubat. Dengan cara tu, terhindarlah dia daripada mengumpat, terhindarlah dia daripada mengata orang, terhindarlah dia daripada fitnah, terhindarlah ia daripada sifat riak, sifat ujub dan semua sifat-sifat tak baik ini. Kalau 2 jam, alhamdulillah, masa 2 jam diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah pandang dia, pandang rahmat, boleh duduk 2 jam. Boleh duduk 2 jam. Kalau orang meniaga secara online, jual barang sampai 4 jam, berdiri pun boleh. Tapi orang belinya tak sampai 3 orang. Ramai orang pun dia pergi jual begitu, jualan online. Orang beli tak ramai, walaupun 2 orang. Kepuasan. Tapi cuba semayang selama 2 jam, semayang tak boleh. Maka kena mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan. Boleh salat, aku kalau menjual, aku buat begini, boleh berjam-jam. Tapi kalau buat semayang ni, tak boleh. Mohon pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Syekh Yahya menyebut, ad-doa, mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kekuatan. Ini disebut oleh Syekh Yahya, supaya kita dapat hindarkan dan kita boleh tampung balik kekurangan yang ada sebelum ini. Sebelum ni dah banyak kita bergaul lah, gaul sana sini dah, daripada muda sampai ketua. Ni umur yang baki-baki ini kita peruntukkan datang masjid awal. Contohnya datang masjid awal, baca Quran, dapat 4 muka surat, 5 muka surat. Apa tujuan? Untuk kita tampungkan yang lama-lama sebelum ini, dan kita nak tunjukkan pada Allah, ini di antara tanda-tanda aku bertaubat. Allah. Yang ketiga, muhasabatun nafsi, iaitu muhasabah diri. Sentiasa muhasabah diri sebagaimana Syekh kita sebut pagi dan petang. Muhasabah diri. Ini menerusi kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbangkan. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Hiaskan diri kamu untuk hari yang dipaparkan, paparan yang begitu hebat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Ketika itu dipaparkan segala amalan-amalan kamu, tak ada yang tersembunyi. Rasa takut kita. Maka muhasabahkan diri. Macam mana muhasabah?
Itu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata-kata Sayyidina Umar ini telah disyarahkan oleh seorang ulama sufi yang terkenal, Al-Imamul Haris Muhasibi. Maharih Muhasibi mengarang banyak kitab. Di antara kitabnya Tanbihul Ghafil, iaitu di antara kitab beliau Al-Imam Haris Risalatul Mustarsyidin karangan Al-Imam Haris Muhasibi. Kata Imam Haris Muhasibi, apa yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an itu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu ay yazinuha wazna man la yad'uha tamilu ila al-batil wazna misqala dzarratin, iaitu hendaklah ditimbang macam mana kita menimbang. Kalau kita nak timbang ni, kita tengok dia 1 gram 2 gram pun. Kalau kita pergi membeli, kita pun belilah cili kering tanpa tak pedas. Kita timbang, kita rasa macam 1 kilo lah, 1 kilo tu. Tapi bila bagi kat tokek timbang lebih sikit. Dia kata 1 kilo lebih sikit ni. Sekilo RM36, ini 40. Lebih sikit 40. Kena ambil 2-3 cili ngangam tengah, baru 36. Tambah sikit dia 3, kita rasa nah, dia memang wazinu. Pergi beli ikan dekat pasar, kita nampak macam dia kira tu gram-gram sikit. Ikan kembung lebih sikitnya, asal 16, 20, dia kata 1 gram je lebih. Pandang kita tak ada, dawam niaga, jangan, tak boleh je, dia kata itu dekat RM5 dah tu. Inilah disebut oleh Imam Haris Muhasibi. Sebagaimana orang menimbang, sikit pun dia kira, terutama orang niaga. Begitulah kita menimbangkan amalan kita. Walaupun sikit, kita tergelincir, maka perlu ambil kira. Barulah seseorang itu benar-benar dia muhasabah dirinya. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Haris Muhasibi. Sehingga Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala memperjelaskan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an ini, barang siapa melazimi muhasabah dirinya tiap-tiap hari, maka Allah merezekikan kepadanya sentiasa jaga hatinya, sentiasa jaga peka. Kalau orang sentiasa muhasabah ni, dan Allah akan berikan kepadanya mendapat meninggalkan maksiat dan istiqamah di atas jalan yang sebenar. Ini Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab yang terkenal Al-Wasaya dan juga Risalatul Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Haris Mustarsyidin karangan Al-Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dapat kita beristighfar, alhamdulillah, syukur. Kita dapat astaghfirullah, 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 syukur. Allah beri kat kita. Bukan semua orang Allah beri. Ada orang lepas sembahyang terus belah. Kita lepas sembahyang boleh duduk astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas sembahyang kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu rezeki. Rezeki. Kita pandang rezeki lain, rezeki orang ni pakai kereta mewah, pakai besar rumah ni, pakaian branded macam-macam. Itu rezeki. Allah tak rezekikan dia boleh berzikir. Allah rezekikan kita boleh zikir, boleh duduk majlis ilmu, boleh berselawat atau zikir. Syukur. Saya kata kena syukur pada Allah Ta'ala. Kerana tiada ia takdirkan atas lebih baik maksiat lagi. Dia tak akan buat, kerana dia tak buat maksiat. Dia istighfar, mohon pada Allah Ta'ala. Syukur kerana Allah berikan pada dia ni satu ketentuan dapat meninggalkan maksiat. Dan tiada ia bala akan segala anggotanya. Yang derhaka ia akan Allah Ta'ala itu dengan segala penyakit dan luka dan lainnya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebagai penutup, ditanya Yahya ibn Mu'az radhiyallahu anhu,
Kaifa yasna at-taibu. Orang yang bertaubat ni nak buat macam mana? Apa yang dilakukan oleh orang bertaubat? Kita cerita bab taubat ni, orang taubat ni nak buat apa? Syekh Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala menyebut, huwa dia kata min umrihi baina yaumain. Orang yang bertaubat ini, umur yang ada pada dia itu di antara 2 hari. Apa dia? Yang pertama yaumun madha, hari yang sudah berlalu. Yang kedua yaumun baqiya, umur yang masih tinggal sikit. Kita ni orang taubat ni ada 2 je. Satu umur yang sudah berlalu dan tinggal lagi umur yang ada sekarang ni. Macam mana dia? Fa yuslihuhuma bisalas. Maka hendaklah diperbaikikan 2 ini dengan 3 perkara. Yang pertama, yang telah berlalu umur kita ni, kita dah tinggal umur kita ni, iaitu dengan menyesal. Wabin nadam. Macam mana cara menyesal? Istighfar. Beristighfar. Yang telah lalu ni istighfar. Allah suka kita istighfar. Allah minta kita supaya sentiasa istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin. Allah suruh kita segera mencari keampunan, iaitu istighfar. Adapun umur yang masih tinggal, umur yang masih tinggal ni, tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, dan tinggalkan bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan kita melakukan maksiat. Duduklah bersama dengan orang ahli zikir. Sentiasalah luzum tasfiyatil ghaza. Sentiasalah membersihkan segala makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita ini, pastikan dia halal, halalan tayyiban. Dan cairkanlah segala kotoran-kotoran yang telah bersemadi di dalam badan kamu itu dengan amal saleh. Karat banyak dalam badan ni. Macam kalau kenderaan kita kotor sangat, kotor sangat. Kalau pergi tempat cuci kereta sebelah Petronas tu kan, dia kita boleh cuci terus, drive terus, cuci saja, campur dengan kilatkan tayar RM6. Tapi kalau dia tulis kotoran lain, dia situ kalau ada lumpur-lumpur, basuh saja RM10. Basuh saja RM10. Kita agak tayar kita penuh dengan lumpur-lumpur, kena bayar RM6. Dak basuh saja RM10. Basuh saja RM10. Itu kedai tu. Ini menunjukkan bahawa banyaknya kotoran dalam badan ni yang telah berkarat-karat begitu lama, ia perlu dicairkan, perlu dibersihkan, memerlukan proses yang begitu lama. Jadi macam mana proses nak bersih ni? Syekh kita Tuan Tabal ni akan ajarkan menerusi macam mana nak qada, macam mana apa semua ni, pengajian akan datang insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah terima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi diri kita, ahli keluarga kita, anak beranak kita, zuriat kita, muslimin dan muslimat yang dirahmat, yang seluruh muslimin dan muslimat dalam dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي زبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد بصل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك المتقين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وارزقهم رزقا واسعا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.